Perkhidmatan pengisian bahan api muda alih Petronas Rover dijangka mula beroperasi di Kuala Abai, Kota Belud pada 21 Jun depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Datuk Armizan Mohamad Ali berkata perkhidmatan itu memudahkan penduduk terutama di kawasan luar bandar mendapatkan bekalan bahan api. Ketika ini terdapat 8 rover beroperasi iaitu 6 di Sarawak dan 2 di Sabah iaitu di Beaufort dan Kota Belud. Kita akan bincangkan supaya Petronas memasang rover di kawasan-kawasan tertentu. Objektif utama dia untuk serve para nelayan, tapi rover itu juga boleh digunakan oleh penduduk kampung sekitar. Yang isi minyak, kereta pun boleh datang ke rover. Datuk Armizan ditemui pemerintah selepas merasmikan persidangan tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian Tempasuk Kota Belud. Pembukaan rover di Kuala Abai akan dikendalikan Persatuan Nelayan Kawasan Kota Belud, satu langkah tepat ke arah merancakan aktiviti ekonomi tempatan. Sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2025, Datuk Armizan merakamkan penghargaan terhadap jasa dan sumbangan pengamal media di seluruh negara. Pengiktirafan wajar diberikan atas peranan penting mereka membentuk masyarakat yang bermaklumat. Setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada seluruh warga wartawan kita yang telah memainkan peranan yang cukup penting sekian lama dalam membina negara kita, membina negeri ini. Datuk Armizan menzahirkan penghargaan itu sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana. Sambutan Hawana 2025 mengiktiraf peranan dan sumbangan pengamal media dalam pembangunan negara. Tema sambutan tahun ini Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika. Seramai 300 kanak-kanak istimewa dan anak-anak yatim diraikan dalam majlis jamuan teh sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Majlis sambutan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Tun Musa menyampaikan cek curah bernilai RM20,000 bantuan kewangan kepada 10 institusi kebajikan. Antaranya Persatuan Autism Sabah, 3 pertubuhan pemulihan dalam komuniti PPDK iaitu PPDK Lokawi, Penampang dan Papar selain program pendidikan khas integrasi SMK Datuk Peter Majuntin dan program pendidikan khas integrasi SMK Kelombong. Turut menerima sumbangan Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran, Pusat Jagaan Jireh Home Tuaran dan Rumah Anak Yatim Al-Aman Beaufort. Isteri Yang di-Pertua Negeri Tok Puan Farida Tusin dan isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak merangkap Yang di-Pertua Mutiara JRS turut menyerahkan buah tangan kepada anak-anak istimewa dan anak-anak yatim yang diraikan dalam majlis ini. Petronas komited menyokong usaha kerajaan negeri dalam meningkatkan tahap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di Sabah. Pengurus Besar Kanan Perhubungan dan Komunikasi Kumpulan Petronas, Khairuddin M. Jaafar berkata, ini termasuk menyokong pelbagai program kesihatan melalui kerjasama strategik dengan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat serta Jabatan Kesihatan Negeri. Ini menunjukkan kerjasama erat antara sektor awam, swasta dan masyarakat setempat demi kesejahteraan bersama. Khairuddin berucap dalam majlis sambutan Bulan Pemakanan Peringkat Sabah dan Jom Sihat Sandakan. Majlis sambutan dirasmikan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Maria Sulaiman mewakili Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib. Antara kerjasama itu termasuklah pembiayaan Kent Cottage Anjung Kasih di Hospital Duchess of Kent Sandakan iaitu sebuah penginapan percuma kepada penjaga pesakit yang menjalani rawatan terutamanya dari kawasan pedalaman. Selain menyokong program Homework Anjuran Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah dengan membekalkan peralatan perubatan asas kepada pesakit yang menjalani rawatan di rumah. Kedudukannya yang strategik seakan membawa tuah kepada Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang Sogip. Terletak di pantai barat Sabah, ia menjana pelaburan mencecah RM60 bilion dan mampu mewujudkan lebih 30,000 peluang pekerjaan. Wartawan Zahira Samain ada butirannya.
SOGIP ni adalah merupakan satu-satunya taman perindustrian yang berasasan kepada oil and gas. Perkapalan daripada barat dan ke Far East seperti negara China, Korea dan juga Jepun yang amat perlukan gas dan sebagainya boleh menggunakan SOGIP ni sebagai satu hub ataupun persinggahan bagi molekul-molekul tersebutlah. SOGIP memulakan operasi pada 2017 dengan projek amonia dan urea Sabah Samor milik Petronas Chemical Fertilizer Sabah Sendirian Berhad dengan pelaburan RM4.6 bilion. Aktiviti perindustrian di SOGIP mula rancak sejak tahun 2022. Dalam masa 2 tahun, kita telah membawa banyak pelabur-pelabur datang dan telah pun menandatangani perjanjian penyewaan tanah dan sebagainya. Syarikat Keluli Hijau Steel Enterprise Sabah Sendirian Berhad yang berpangkalan di Singapura merupakan antara pelabur terbesar di SOGIP. Dengan adanya pelaburan yang besar ini, saya tentu dapatkan juga menjenangkan peluang pekerjaan dari segi yang lebih stabil lah. Turut melabur di SOGIP ialah Gibson Shipbroker Limited, Petronas dan Petro Venture Energy Sendirian Berhad melibatkan projek minyak dan gas ketiga-tiganya dengan jumlah pelaburan RM33.18 bilion. Selepas menjalankan beberapa aktiviti yang diperlukan, kami telah mengemukakan permohonan kami ini kepada pihak MIDA dan pihak MIDA termasuk pihak MITI telah memberikan kerjasama yang amat tinggi. Saya melihat sendiri bagaimana pelaburan-pelaburan di kawasan ini memberi impak yang positif terhadap ekonomi dan secara peribadi kehidupan saya sekaranglah. Saya yang sebelum ini berada di luar negara semenjak 30 tahun lebih dalam bidang oil and gas. Saya akan bawa pengalaman di sini untuk menabur bakti kepada negeri saya sendiri. Memberi peluang kepada warga-warga Sabah yang mempunyai kepakaran-kepakaran di bidang masing-masing untuk berkhidmat kembali di tanah air kita dan berbakti kepada negeri kita sendiri. Saya pernah berkhidmat di Semenanjung Malaysia dan disebabkan projek-projek di dalam SOGIP ini berjaya, saya dapat kembali ke Sabah dan berkhidmat untuk negeri Sabah. Pelaburan besar diterima SOGIP ditambah lagi dengan pewujudan pelabuhan SOGIP akan memperkukuh kedudukan Sabah sebagai pemain penting dalam arena perdagangan antarabangsa dan logistik serta mempercepat integrasi dengan ekonomi global. Zahira Samain, RTM. Mahasiswa diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang dalam menyuarakan pendapat. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Mustafa Sakhmud menyatakan demikian susulan usaha sekumpulan mahasiswa merancang mengadakan perhimpunan aman berkaitan isu air di Universiti Malaysia Sabah UMS. Datuk Mustafa menegaskan agar mahasiswa mendapatkan nasihat dan panduan daripada pihak universiti terlebih dahulu. Kita juga tidak boleh membataskan suara mahasiswa ini sebab akhirnya kita kena akur juga mereka yang merasai masalah terutama air lah di UMS ini. Datuk Mustafa ditemui media selepas merasmikan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sabah di Ibu Negeri. Dalam pada itu, pihak universiti bersama Jabatan Air Negeri Sabah giat berusaha menstabilkan bekalan air ke kampus UMS. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Firdaus Arasi Idris di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.